Hello guys, Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita nak cerita tentang gelombang elektromagnet, yang mana ada sebagaimana yang telah termaktub dalam silibus tingkatan 4 KSSM. Jadi kita akan berkenalan lah dengan apa itu gelombang elektromagnet. Jadi ini adalah salah satu topik kecil daripada bab gelombang. Jadi sekarang ni kita nak start berkenalan dengan apa itu sebenarnya gelombang elektromagnet. Jadi gelombang elektromagnet ni mempunyai sifat-sifat yang khusus. Jadi dia mempunyai beberapa sifat-sifat khusus. Yang pertamanya, dia bersifat tidak memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Ya, sebahagian gelombang yang kita telah pelajari memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Sebagai contohnya gelombang air, iaitu mediumnya adalah molekul-molekul air. Dan manakala contoh lain adalah gelombang bunyi, yang mana mediumnya adalah zarah-zarah di persekitaran yang berlanggar antara satu sama lain lalu menghasilkan gelombang. Jadi ciri gelombang elektromagnet yang seterusnya adalah terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet yang bersenjang antara satu sama lain. Jadi ini adalah sifat yang khusus juga untuk gelombang elektromagnet. Jadi apa yang dimaksudkannya adalah seperti yang rajah ditunjukkan di sebelah kiri bawah itu. Itulah maksudnya rajah yang kita dapat menerangkan bahawa medan elektrik dan medan magnet ianya berserenjang. Dan satu lagi ciri yang saya tambah adalah kelajuan gelombang elektromagnet sama dengan kelajuan cahaya. Kelajuan gelombang elektromagnet mempunyai cirinya adalah lajunya sama dengan gelombang cahaya. Jadi apakah pula contoh-contoh gelombang elektromagnet ni? Jadi contoh-contohnya sebagaimana yang saya telah paparkan pada kolom atau kotak yang berwarna kuning itu. Jadi sebagai contohnya gelombang radio, gelombang cahaya dan sinar gamma ialah contoh gelombang elektromagnet. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula contoh-contoh gelombang elektromagnet dan bagaimana ianya terhasil dan apakah sumber dia. Seterusnya kita nak tengok kesan dia dan akhir sekali kita akan tengok contoh penggunaan dia dalam dunia ni. Okey, yang pertamanya sinar gamma. Sinar gamma terhasil daripada perebutan bahan radioaktif. Kesannya pula menyebabkan mutasi sel dan kanser. Dan ianya mempunyai banyak juga penggunaan dalam kehidupan. Sebagai contohnya membunuh barah dan boleh baca lah. Seterusnya gelombang sinar X. Ianya terhasil atau sumbernya adalah daripada tiub sinar X. Kesannya pula memusnahkan sel yang sihat. Kalau kita tengok balik sejarah-sejarah pengkaji-pengkaji tentang gelombang radioaktif ni, sebagai contohnya ni lah sinar X, sinar gamma. Mereka pada akhir hayatnya usia mereka tidak panjang. Mereka mati disebabkan kajian mereka, iaitu mutasi sel, kanser, sel mereka rosak, sel badan mereka rosak. Jadi ianya menyebabkan pengkaji-pengkaji ni kebanyakan mereka telah mati awal disebabkan pengkajian mereka. Selain itu kita ada gelombang sinaran ultra ungu yang terhasil daripada jasad yang sangat panas. Jadi sebagai contoh jasad yang sangat panas ni apa yang kita boleh tengok dalam kehidupan kita ni? Jadi salah satunya adalah matahari. Matahari menghasilkan ultra ungu ya.
Jadi matahari ini menghasilkan gelombang ultraviolet juga. Jadi kesannya pula adalah mencetuskan kanser kulit. Dan terdapat juga beberapa penggunaan dalam kehidupan manusia. Seterusnya, gelombang cahaya tampak, iaitu gelombang cahaya-cahaya yang kita nampak di sekitaran kita ni, ataupun cahaya daripada matahari, yang mana telah terdiri daripada 7 cahaya monokromatik, iaitu cahaya spektrum. Jadi sumber dia macam tadi adalah daripada matahari, dan kesannya menjejaskan reseptor dalam retina. Reseptor penglihatan lah. Dan juga terdapat beberapa penggunaannya dalam dunia ini, sebagaimana yang diperlukan oleh tumbuhan bagi menjalankan proses fotosintesis, iaitu memerlukan cahaya daripada matahari. Cahaya tampak juga menyebabkan kita nampak apa-apa yang ada di bumi ni, kerana ianya mempunyai 7 warna cahaya monokromatik. Jadi memberikan impak kepada kita supaya nampak apa-apa sahaja warna objek. Seterusnya pula gelombang sinar inframerah. Ianya terhasil daripada jasad yang sangat panas. Kesannya kulit boleh melecur, dan terdapat juga beberapa penggunaan dalam kehidupan seharian sebagaimana yang telah dituliskan dalam jadual tersebut. Okey, sekarang ni kita tengok pula semua gelombang yang termasuk dalam gelombang elektromagnet. Sebagaimana yang rajah ditunjukkan, yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Dalam rajah tersebut telah menunjukkan semua gelombang yang termasuk dalam gelombang elektromagnet dan telah disusun mengikut frekuensi dan panjang gelombangnya. Mana kalau kita tengok yang atas tu adalah dia punya bentuk gelombang dia. Jadi kalau kita tengok yang paling kanan tu, dia mempunyai yang paling panjang lah, gelombang lambda dia panjang. Jadi manakala yang paling kiri tu mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Jadi kita boleh cakap semakin ke kiri semakin tinggi frekuensi, manakala semakin ke kanan semakin panjang lambdanya ataupun semakin kurang frekuensinya. Okey, sekarang kita nak tengok pula apa gelombang sebenarnya mengikut turutan ni. Okey, kita mula dari kanan ke kiri. Yang paling kanan tu adalah gelombang radio. Kemudian sebelah kiri dia adalah inframerah. Seterusnya yang di tengah-tengah tu kita nampak cahaya-cahaya merah kuning tu adalah cahaya tampak. Seterusnya pula adalah sinar UV sebelah kiri dia, dan kemudian adalah sinar X. Dan yang terakhir sekali yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi, yang paling kiri adalah sinar gamma. Okey, sekarang ni kita perlu ingat ini mengikut turutan dia lah. Kita tak boleh main sebut je. Dia ada susunan dia mengikut frekuensi dan panjang lambdanya. Jadi sebagaimana yang rajah yang telah saya tunjukkan, mungkin sedikit dapat membantu kita dalam mengingatinya. Okey, dan satu lagi yang kita kena ingat, walaupun kita tengok frekuensi dia ada yang frekuensi yang tinggi, ada frekuensi yang rendah, kita kena ingat bahawa semua yang jenis gelombang tadi mempunyai kelajuan yang sama, iaitu kelajuan cahaya. Iaitu kita kena ingat. Okey, sekarang ini saya nak tunjukkan video berkaitan dengan pengaplikasian gelombang elektromagnet dalam kehidupan seharian. Ini merupakan sebuah tempat sesuai untuk hari yang cerah, Jeff. Cuma bersantai saja di bawah matahari. Saya harap awak ingat untuk menggunakan lotion pelindung matahari.
Awak tentu perlukannya di sini. Aduh, saya tertinggalnya di rumah. Mari, Jeff. Bolehlah awak berkongsi dengan saya. Sebenarnya, apakah bahaya dengan sedikit pancaran cahaya matahari? Kita mesti berjaga-jaga daripada terdedah dengan cahaya matahari. Pendedahan berlebihan boleh membahayakan seperti juga cahaya yang lain. Jangan bimbang. Awak boleh gunakan sedikit lotion pelindung matahari saya. Lagipun, lotion pelindung matahari saya mencukupi untuk kita. Memang tenang di sini. Rehat sekejap sebelum menyapukan lotion pelindung matahari. A few moments later. Alex, awak kelihatan serupa udang karang. Cuba teka siapa terlupa untuk menyapu lotion pelindung matahari. Seperti yang saya katakan, cahaya matahari boleh menjadi bahaya. Saya rasa awak tidak sedar tentangnya. Baiklah, saya percaya kata-kata awak. Seseorang yang mengetahui semua. Tentunya saya akan ingat pada masa depan. Dengan berakhirnya video montaj itu, maka berakhirlah video pembentangan tentang gelombang elektromagnet saya ini. Tidak lupa kepada rakan-rakan persetujuan saya dalam penghasilan video ini, iaitu Adam Afham, Naim dan juga Mukris. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.